Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Jadi sambung pada perbahasan sebelum masuk Kashfun Niqab, tak habis lagi sebelum masuk Idahul Bab, tak habis lagi Kashfun Niqab. Pada subtopik suami yang kedua bernikah dengan isteri yang ditolak 3 bersyarat sebelum akad nikah. Dia kata semua yang disebutkan di atas dulu-dulu itulah adalah apabila disyaratkan ketika akad nikah. Sebaliknya apabila kedua-dua belah pihak telah bersetuju berlakunya akad nikah dan bercerai selepas persetubuhan, maka berlaku perselisihan pandangan ulama sama ada ia sama seperti disyaratkan ketika akad yang membawa kepada pernikahan yang tidak sah ataupun sebaliknya. Jadi kedua-dua belah pihak telah bersetuju nak melakukan akad nikah dan bercerai selepas persetubuhan. Semua sepakat berlaku. Jadi adakah tidak sah pernikahannya ataupun tidak? Khilaf ulama. Pandangan yang sahih dan mu'tamad, masalah ini tidak sama dengan masalah mensyaratkannya ketika akad. Hak dulu tak sah tu bila syarat ketika akad. Ni sebelum akad. Sebelum akad dia buat persetujuan, okey aku nak menikah dengan dia dan aku akan setubuh dia dan aku akan cerai. Adakah sah? Pendapat yang mu'tamad sah. Yang ketika pernikahan sahaja tidak sah. Pendapat yang kedua, pandangan yang dhaif, dan ia merupakan pandangan Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Masalah ini sama dengan masalah mensyaratkannya ketika akad, maka tidak sah pernikahannya. Intaha an-najmul wahaj. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Uthman dan selainnya, iaitu tiada jenis pernikahan melainkan pernikahan yang diingini sahaja, itu tidak sahih. Memarfu'kan hadis tersebut sehingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah palsu. Ini dia sudah hadis sikit. Sesungguhnya Urwah bin Zubair telah berpandangan bahawa tiada masalah melakukan at-tahlil. Tahlil itu istilah kepada orang yang cerai tolak 3, kemudian isteri dia berkahwin dengan orang lain, bersetubuh dengan suami tersebut dan bercerai. Itu tahlil, nak menghalalkan semula suami yang pertama. Allah bin Zubair berpandangan bahawa tiada masalah melakukan at-tahlil sedemikian apabila suami tidak sama sekali mengetahui perihal tersebut. Pandangan ini juga dipelopori oleh Al-Qasim, Salim, Atha dan Sya'bi.
Suami yang kedua bernikah dengan isteri yang ditolak 3 dengan syarat ketika akad nikah bahawa suami kedua melakukan tolak bain selepas persetubuhan. Apabila kedua-dua belah pihak telah bersetuju berlakunya akad nikah dan bercerai sebagai tolak bain selepas persetubuhan, maka berlaku perselisihan pandangan ulama sama ada ia sama seperti disyaratkan ketika akad yang membawa kepada pernikahan yang tidak sah ataupun sebaliknya. Jadi sekarang ni suami yang kedua bernikah dengan isteri yang ditolak 3. Isteri kita lah ditolak 3. Suami yang kedua kahwin dengan dia dengan syarat ketika nikah tu bahawa suami kedua melakukan tolak bain selepas persetubuhan. Jadi sepakat belaka, aku akan menikah dengan dia, aku akan setubuh dengan dia dan aku akan tolak sebagai tolak bain, iaitu cerai tolak 3 contohnya. Maka berlaku khilaf juga, pendapat mu'tamad sah, pendapat kedua, pendapat dhaif kata tidak sah. Qiyas pada masalah tadi. Sama saja. Tak payah baca. Isteri yang ditolak 3 mengakui telah bernikah, bersetubuh dan bercerai dengan suami kedua. Diterimakah kenyataannya? Ni dari sudut hakim pula. Sekarang ni isteri nak balik pada suami lama. Dia buat pengakuan, aku dah menikah dengan orang lain dan aku telah bersetubuh dengan dia dan aku telah bercerai dengan dia. Diterima tak dakwaan dia? Jikalau seorang perempuan yang ditolak 3 itu berkata, suami yang kedua telah menikahiku, bersetubuh bersamaku, menceraikanku dan iddahku telah selesai, maka dapat diterima perkataannya apabila berlakunya kemungkinan berlaku sedemikian, meskipun didustakan oleh suaminya yang kedua sekalipun. Jadi kena tengok tempoh lah, tempoh yang daripada berkahwin sampailah dia mengaku tu ada kemungkinan tak berlaku iddah. Yang mana 3 kali iddah, contohlah kita kena tanya, mungkin hakim katanya adat haid dia. Kebiasaan adat haid puan berapa? Dia pun kata 7 hari haid, 20 hari suci. Jadi dia pun kira. Ada kemungkinan ni, maka menang ke perempuan walaupun didustakan oleh suami. Ni hukum zahir. Kalau dia menipu tu, itu serah ke Allah Ta'ala. Ni hukum zahir saja. Kalau fiqh ni hukum zahir. Tak boleh lah nak betul-betul tepat tu, tak boleh. Perkara ini berlaku kerana perempuan tersebut dapat dipercayai pada habisnya tempoh iddah dan persetubuhan itu tidak dapat dibuktikan secara jelas berlaku. Intaha an-najmul wahaj. Suami pertama zan kebenaran pengakuan isteri yang ditolak 3 bahawa dia telah habis iddah perceraian suami kedua. Ini membabitkan suami lama belum. Jikalau seorang perempuan yang ditolak 3 itu berkata, suami yang kedua telah menikahiku, bersetubuh bersamaku, menceraikanku dan iddahku telah habis, dalam keadaan suami yang pertama itu zan terhadap kebenaran pengakuannya, maka halal bagi suami yang pertama itu bernikah bersamanya tanpa dihukumkan dengan makruh. Ini nisbah nak hukum dia ni menikah dengan isteri lama. Isteri buat pengakuan gitu. Boleh tak dia menikah dengan dia? Boleh kalau zan memang tu pengakuan isteri. Boleh menikah dan tidak ada hukum makruh. Intaha an-najmul wahaj. Suami pertama tiada zan kebenaran. Tadi ada zan, ni tak ada zan. Pengakuan isteri ni tolak 3. Okey. Jikalau seorang perempuan yang ditolak 3 itu berkata, suami yang kedua telah menikahiku, bersetubuh bersamaku, menceraikanku dan iddahku telah selesai, dalam keadaan suami yang pertama itu tiada zan terhadap kebenaran pengakuannya, maka halal bagi suami yang pertama itu bernikah bersamanya, tetapi sunat untuk tidak menikahinya lagi. Boleh juga kahwin, tapi sunat tak boleh lagi. Sunatnya tak payah nikah lagi. Jika menikahinya juga, maka hukumnya makruh. Walaupun suami zat kata belum habis lagi, sebab kita kan terima pengakuan isteri tu. Bila terima, bila suami nak nikah balik ni, adakah dia zat penerimaan pengakuan tadi? Zat ada pengakuan tadi diterima, maka boleh kahwin tanpa makruh. Kalau tak ada zat boleh diterima pengakuan isteri tadi, tak sunat untuk nikah, bahkan makruh. Sunatnya tahan dulu sehingga dia zat pengakuan tersebut diterima. Suami pertama mendustakan kebenaran pengakuan isteri yang ditolak 3 bahawa dia telah habis iddah. Hak ni mendustakan pula. Tadi tak ada zat dengan zat, ni mendustakan. Jika seorang perempuan yang ditolak 3 itu berkata, suami yang kedua telah menikahiku, bersetubuh bersamaku, menceraikanku dan iddahku telah selesai, dalam keadaan suami yang pertama itu mendustakan kebenaran pengakuannya dengan mengatakan dia pembohong,
maka tidak halal bagi suami yang pertama itu bernikah bersama. Intaha an-najmul wahaj. Jadi ada 3. Kalau zan boleh nikah tanpa makruh. Tak ada zan boleh menikah tapi makruh. Mendustakan tak halal nikah, bahkan haram. Suami pertama mendustakan pengakuan isteri yang ditolak 3 bahawa dia telah habis iddah. Dia telah habis iddah perceraian suami kedua dan nyata kebenarannya. Jikalau seorang perempuan yang ditolak 3 itu berkata, suami yang kedua telah menikahiku, bersetubuh bersamaku, menceraikanku, dan iddahku telah selesai, dalam keadaan suami yang pertama itu mendustakan kebenaran pengakuannya dengan mengatakan dia pembohong, kemudian nyata kebenarannya. Suami dusta kata membohong, lepas tu cek balik betul. Maka halal bagi suami yang pertama menikah bersamanya. Walaupun dia pertamanya dia dustakan dia, tapi disebabkan telah bana sidquha, telah nyata kebenarannya, boleh nikah. Suami pertama ghalib dhan. Tadi dhan ni ghalib dhan. Ghalib dhan dengan dhan bezanya, ghalib dhan lebih kuat. Gitu. Kalau contoh kita kata dhan tu 70%, ghalib dhan 90%. Gitu kan? Ghalib dhan terhadap pembohongan isteri dalam keadaan pengakuannya berkemungkinan benar. Dia nak mendustakan. Dia ghalib dhan kata pengakuan isteri ni bohong, tapi kemungkinan betul tu betul, boleh. Imam Al-Haramain rahimahullah telah menyatakan bahawa para al-ashab asy-Syafi'iyah telah bersepakat bahawa halal bagi suami yang pertama bernikah dengan isteri yang ditolak 3 itu, meskipun berlaku ghalib dhan terhadap pengakuannya yang dusta, apabila pengakuan yang dibuat oleh isteri yang ditolak 3 itu berkemungkinan berlaku. Jadi dia kata para ashab Syafi'iyah bersepakat halal, boleh bagi suami menikah dengan isteri yang ditolak 3 meskipun suami pertama tu ada ghalib dhan bahawanya pengakuan dia tu dusta, tapi bila cek balik kemungkinan betul tu boleh. Halal nikah dia. Fasalah furuk belakang ni. Pengakuan habis iddah oleh perempuan yang ditolak 3 dan didustakan oleh walinya sendiri, halalkah suami pertama menikahinya? Ni wali pula masuk campur. Wali kata bohong, dia tak ada tak habis lagi. Boleh tak suami nikah lagi? Jikalau seorang perempuan yang ditolak 3 itu berkata, suami yang kedua telah menikahiku, bersetubuh bersamaku, menceraikanku, dan iddahku telah selesai, dalam keadaan walinya mendustakan dan menafikannya, maka berlaku perselisihan pandangan ulama sama ada halal bagi suami pertama menikahinya ataupun tidak. Khilaf 3 pendapat. Pandangan yang asah dan mu'tamad, tidak halal bagi suami yang pertama bernikah dengan isteri yang pernah ditolak 3. Tak halal lagi kalau wali tegak. Pandangan yang muqabil asah, dan pandangan yang asah menurut Imam Al-Bulqini rahimahullah. Menurut Imam Bulqini, pendapat kedua ni asah, tapi pendapat jumhur muqabil asah. Halal bagi suami yang pertama bernikah dengan isteri yang pernah ditolak 3 tadi, yang mana wali dia mendustakan dia. Boleh, kata dia. Pengarang pengarang Al-Matlaq iaitu karangan Imam Ibn Rif'ah, pengarang kitab Kifayatun Nabih Syarah At-Tanbih. Dia kata tiada perbezaan sama sekali ketika walinya membenarkan pengakuannya atau mendustakan pengakuannya, dari sudut sama-sama tidak halal suami yang pertama menikahinya. Jadi dia kata tak ada beza. Wali membenarkan ke, wali mendustakan ke, tetap tidak boleh suami menikahinya secara mutlak. Tak ada kaitan dengan wali. Pengakuan habis iddah oleh perempuan yang ditolak 3 dan didustakan oleh para saksi, halalkah suami pertama menikahinya? Ni saksi pula masuk campur. Tadi wali. Ni sama macam wali. Tak payah baca, sama ya. Tu jimat sikit masuk. Tahu nak khatar ni. Suami kedua mengakui bersetubuh bersama perempuan yang ditolak 3 dan diingkari. Sahkah suami pertama menikahinya? Suami kedua, suami barulah, dia mengaku kata aku setubuh dah dengan isteri ni. Lepas tu sah tak suami pertama menikahinya? Sebab dia diingkar, lepas setubuh diingkari benda tu. Boleh tak suami pertama menikah selepas ni cerai? Apabila seorang lelaki yang bernikah dengan perempuan yang ditolak 3 oleh suaminya yang pertama mengakui bahawa dia telah bersetubuh bersamanya, kemudian perempuan tersebut mengingkarinya, maka tidak halal sama sekali buat suami yang pertama untuk menikahinya. Tak boleh. Sebab dipercayai perempuan tu yang
perkataan perempuan tu diterima dan dipercayai apabila membabitkan bersetubuh, habis iddah dan sebagainya. Habis masuk perbahasan poligami. Kata-kata ni poligami. Nanti jilid yang kelima poligami berlaku. Tak tahu poligami. Ni sebahagian ni sikit ni. Baru 20 muka tentang poligami. Nanti sambung jilid 5 tu poligami ya. Sambung perbahasan poligami. Panaslah orang perempuan ni. Kemudian dia kata, tambih yang kedua, ada beberapa masalah. Muka surat 141 Tuhfatul Tullab. Masalah pertama dan tambih yang kedua itu wajib bagi orang yang mempunyai 2 isteri atau lebih, wajib bayuh antara mereka itu isteri. Bayuh artinya nombor 1 giliran. Bayuh tu giliran, kedatangan ke rumah isteri oleh laki-laki yang berbilang isteri. Giliran rumah lah, bergiliran bermalam. Bayuh ni. Kamus Melayu muka surat 87. Kasyfun Niqab kita. Perbahasan berkaitan Al-Qasam. Ketiga, berpoligami. Al-Qasam bahasa Arab, mana giliran juga. Kata musannif, wajib bagi orang yang mempunyai 2 isteri atau lebih. Pengarang mula membahaskan berkaitan dengan Al-Qasam apabila seorang suami berpoligami. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah membahaskan dalam Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin perbincangan Al-Qasam dari sudut suami dan perbincangan nusyus dari sudut isteri, tanpa membawa datang perbahasan berkaitan dengan pergaulan dengan para isteri. Perkara ini berlaku kerana pernikahan itu termasuk segala hak suami ke atas isteri, seperti ketaatan dan pergaulan dalam rumah bersama suami, dan hak-hak isteri ke atas suami seperti mahar, nafkah dan pergaulan yang baik bersama isteri. Sebahagian daripada pergaulan baik bersama isteri ialah Al-Qasam ketiga poligami. Siapa yang nak poligami ni kena belajar bab poligami. Kata Imam Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam Al-Manhajul Qawim, bahagian muqaddimah kita lagi, siapa yang nak poligami wajib belajar bab poligami supaya tidak jadi zalim kepada isteri dia. Contohlah dia isteri banyak, kebetulan isteri kedua nak beranak. Seorang 4 isteri. Okey, seorang contoh 3 malam. 3 malam. Isteri kedua nak beranak memerlukan 5 malam. Jadi dia telah menggunakan 2 malam bagi isteri ketiga. 2 malam yang digunakan untuk isteri kedua sebab beranak kena qada. Kena qada. Tu contohlah akan datang bahari ni. Okey, kemudian faedah mengambil tahu berkenaan Al-Qasam ketiga berpoligami ini adalah supaya suami berlaku adil dan bebas daripada menyakiti isteri yang lain kerana tidak menunaikan hak isteri. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah menyatakan bahawa pergaulan yang baik antara suami isteri ialah menegah diri daripada membuat perkara yang tidak disukai oleh pasangan, menunaikan hak setiap pasangan masing-masing, menunjukkan muka yang tidak masam dan sebagainya. Menurut pandangan yang masyhur bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib melakukan Al-Qasam ketiga berpoligami. Intaha An-Najmul Wahaj. Nabi pun wajib, kita pun wajib juga. Al-Qasam dikhususkan kepada isteri, kepada para isteri. Al-Qasam yang akan dibincangkan ini hanya khusus bagi para isteri sahaja, kerana berdasarkan firman Allah Ta'ala yang menyuruh manusia berlaku adil, yakni pada Al-Qasam, giliran lah bayuh-bayuh tu, yang wajib sehingga akan dituntut bernikah dengan seorang isteri sahaja kalau tidak mampu memberikan keadilan pada Al-Qasam yang wajib ketiga berpoligami. Nikah seorang sudah lah, kalau tak ada bergilir. Intaha An-Najmul Wahaj. Pelaksanaan hak Al-Qasam ini hanya tertentu pada isteri sahaja, meskipun isterinya dalam kalangan hamba perempuan sekalipun. Sebab apa dia kata di kalangan isteri? Sebab dia lagi dia kait, hamba kalau banyak tak wajib qasam. Hamba ada 4 orang, isteri ada 4 orang. Yang wajib qasam isteri sahaja, hamba tak wajib. Tapi kalau isteri itu status dia hamba, wajib qasam. Sebab dia isteri. Hamba perempuan tidak wajib memberikan Al-Qasam. Berlaku perbezaan pandangan ulama sama ada wajib melaksanakan hak Al-Qasam ataupun tidak pada para hamba perempuan. Ada khilaf.
Pendapat pertama, tidak wajib pelaksanaan al-qasam pada hamba perempuan meskipun seseorang itu mempunyai ramai hamba perempuan dan ramai ummul walad sekalipun. Ummul walad ni penghulu bersetubuh dengan hamba perempuan jana. Dia bersetubuh dengan hamba perempuan kemudian tubi anak. Tu ummul walad. Perkara ini berlaku kerana al-qasam itu hanya berlaku pada perkahwinan sahaja. Sedangkan hamba perempuan tak kahwin, dia atas jalan milik. Walaupun begitu, disunatkan al-qasam pada hamba perempuan dan membahagikan secara saksama sesama mereka. Jikalau para hamba wanita tersebut bersama dengan para isteri, maka tidak diberikan hak al-qasam antara para hamba perempuan dan para isteri. Tak, hanya isteri saja. Intaha an-nihayat muhtaj. Itu pendapat pertama. Pandangan yang dinukilkan oleh Al-Qadhi Abu Hamid rahimahullahu ta'ala, wajib melaksanakan hak qasam kepada para hamba perempuan dan haram mengabaikannya. Ini bukan pendapat mu'tamad. Namun begitu, Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala telah menyatakan bahawa kemungkinan pendapat tersebut berlaku apabila seseorang memiliki seorang hamba perempuan sahaja. Jadi Imam Ar-Rafi'i ihtimal yang kata wajib hak qasam ni mungkin sebab ada seorang hamba ikut. Kalau ramai hamba tak wajib qasam. Tu Intaha an-najmul wahaj. Isteri yang ditolak raj'i dan isteri yang disetubuhi secara syubhah, sabitkah hak qasam? Sekarang ni dia ada 4 isteri. Betul lah, 4 isteri. Sekarang ni 4 isteri. Isteri keempat, isteri pertama tolak raj'i, cerai tolak satu. Isteri kedua kena setubuh secara syubhat, orang lain setubuh dia. Dia berada dalam iddah syubhat. Yang pertama iddah tolak raj'i, dua-duanya dalam keadaan iddah, kena ada qasam. Apabila seorang isteri itu ditolak oleh suami sebagai tolak raj'i ataupun isterinya disetubuhi oleh orang lain secara syubhah dan sedang berada dalam keadaan iddah, maka tidak ada hak sama sekali mendapatkan hak al-qasam. Tak payah. Mana isteri ketiga dengan isteri keempat lah begini. Isteri pertama, isteri kedua tak payah. Kena faham, walaupun kena tolak tapi status dia tolak raj'i, dia pada hukum isteri. Intaha an-najmul wahaj dan nihayatul muhtaj. Wajib suami yang sihat bermalam pada sebahagian isteri apabila telah bermalam pada sebahagian isteri yang lain. Kata musannif rahimahullah. Tak habis dah baca kan. Kata musannif, wajib ia bayuh. Wajib ia bayuh. Belum lagi baca. Kata musannif rahimahullah, jika ada ia suami bermalam ni mana malam, tidur malam, setengah daripada isterinya isteri seorang, niscaya wajib ia seorang bayuh bergilir tinggal juga bagi yang baki isteri yang lain. 2 orang isteri dia dah tidur malam, mana 2 orang isteri lagi dia kena tidur malam juga. Nombor 2, yakni niscaya wajib atas suami itu buat giliran bagi isteri-isterinya yang lain pula. Disebut dalam Kifayatul Akhyar syarah Abi Syuja', wa taswiyatu fil qasmi baina az-zawjati wajibatun. Wa taswiyati wajibatun khabar. Wala yadkhulu ala ghairil maqsumi laha li ghairi hajati. Dan menyamai pada bayuh antara isteri itu wajib. Buat giliran tu wajib. Dan tidak harus masuk di atas perempuan yang lain daripada empunya bayuh. Orang yang mempunyai giliran, contoh giliran isteri pertama, jadi isteri kedua tak boleh masuk, tak boleh masuk campur. Tak boleh ambil giliran tu kerana ketiadaan hajat, tak ada keperluan. Intaha Kifayatul Akhyar, muka surat 377. Dan jika habis selesai Kashfun Niqab. Wajib suami, kata musannif, wajib ia bayuh bagi yang 3, yakni yang baki daripada isteri dia. Perkara ini berlaku kerana berdasarkan sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang lelaki mempunyai 2 orang isteri, kemudian lelaki tersebut tidak berlaku adil terhadap kedua-duanya, niscaya dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring sebelah. Ini peringatan cukup kerah kepada para lelaki. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah dan Imam Ibn Hibban rahimahullahu taala. Intaha an-najmul wahaj. Wajib suami yang mati pucuk. Sudah. Wajib suami yang mati pucuk
bermalam pada sebahagian isteri apabila telah bermalam pada sebahagian isteri yang lain. Ni suami hak mati pucuk dah. Dia punya poligami juga, isteri pakat redha belaka. Jadi dia tidur sebahagian rumah isteri dia, jadi isteri hak lain kena tidur juga. Maka dibahas apabila suami telah mati pucuk bermalam pada sebahagian rumah isterinya, maka hendaklah dia bermalam pula pada sebahagian isteri yang lain. Ni hak mati pucuk ni. Perkara ini berlaku kerana berdasarkan sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca hadis ni macam tadi juga sampai habis. Okey, selesai. Ringkas sikit. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan disahihkan oleh Imam Hakim dan Ibnu Hibban, sama macam tadi. Bukan itu sahaja, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan al-qasam sesama para isterinya dan baginda mengelilingi rumah-rumah isterinya ketika sakitnya Nabi, sehingga para isteri Nabi meredai bahawa giliran mereka diberikan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini berlaku. Sebab apa isteri-isteri Nabi pakat bagi ke Sayyidatina Aisyah? Kerana dia tahu Nabi SAW lebih suka Aisyah. Tu mau pakat redha berlaku. Bagilah ke Aisyah. Tu. Intaha al-mughnil muhtaj. Mughnil muhtaj. Wajib suami yang terpotong zakatnya bermalam pada sebahagian isteri apabila telah bermalam pada sebahagian isteri yang lain. Ni potong zakat. Tadi mati pucuk. Mati pucuk mana zakat ada, tak boleh nak setubuh. Hak ni potong zakat, sama juga, tak payah baca. Sama saja perbahasannya. Wajib suami yang sedang sakit bermalam pada sebahagian isteri apabila telah bermalam pada sebahagian isteri yang lain. Ni yang sedang sakit, dia tidur rumah bermalam sebahagian isteri, hak lain pun kena tidur juga, sama juga bahasanya. Suami datang rumah isteri lain pada siang hari, perlukah qada waktunya kepada giliran isteri yang lain yang sepatutnya? Sekarang ni isteri pertama malam ni sampai malam esok, tiba-tiba esok siang tu pergi rumah nombor 2 dah. Kena qada ke dah? Tu macam qada sembahyang pula. Apabila seorang suami datang dan duduk di rumah salah seorang isterinya di siang hari, seolah-olah diharuskan tanpa perlu mengqada waktu tersebut pada giliran isteri lain yang sepatutnya, yang selayaknya, yang giliran dia. Sebab para ulama menyebutkan pembahagian bermalam di rumah isteri, bukan siang hari, malam. Malam tu penting. Perkara tersebut tidak berlaku sedemikian, bahkan tetap perlu diqada. Zuhirnya macam itu, tapi bukan. Tetap kena qada juga pada masa-masa mana sekalipun yang diambil, sama ada siang ataupun malam, tanpa menentukan khusus pada waktu malam sahaja. Jadi contohnya sekarang ni malam ni giliran suami isteri pertama sampai malam esok isteri kedua sampai malam esok lagi. Tapi siang esok tu dia pergi dah rumah isteri kedua, jadi akan datang kena qada waktu isteri kedua yang waktu siang dia mari tu kena bagi ke nombor pertama. Sebab tu hak giliran dia pergi mari ke isteri kedua dah, padahal sepatutnya masih lagi di rumah isteri pertama. Dia pergi jenguk isteri kedua petang, jadi akan datang giliran petang yang dia mari tu kena bagi kepada isteri pertama. Sebab itu empunya hak giliran dia. Persetubuhan sesama isteri, wajibkah adil dalam pembahagian? Wajib ke tak gini? Kita setubuh isteri pertama, lepas tu lagi 3 orang kita kena setubuh juga. Kena begitu ke? Ataupun tak tentu gitu? Tidak diwajibkan bersetubuh secara saksama pada sekalian isteri, kerana persetubuhan itu berkait rapat dengan syahwat dan semangat untuk bersetubuh suami isteri. Syahwat itu bukannya boleh datang pada setiap waktu dan juga tidak datang pada setiap istiftah. Ini tak wajib. Hari ni giliran dari perempat isteri ni, isteri kedua kena setubuh. Lepas tu isteri ketiga, isteri pertama, isteri keempat tak kena. Tak wajib tu. Bukannya mesti kena setubuh belakang. Sebab tu Imam Ghazali sebut, kalau nak setubuh juga isteri ni, paling sikit 4 hari sekali. Sebab apa? Sebab kalau dia poligami 4 orang, setiap hari boleh setubuh seorang. Tapi bukan makna wajib tak. Intaha mughnil muhtaj. Cenderung kasih sayang yang lebih kepada salah seorang isteri, adilkah suami? Sudah. Nikah 4, dia lebih sayang hak nombor 3. Hak 3, hak nombor 4, nombor 2, nombor 1 kurang sikit. Adakah dia panggil tak adil? Selain daripada perkara yang zahir seperti kecenderungan hati, nisbah kasih sayang kepada salah seorang daripada para isterinya, maka tidak diambil kira bahawa suami tidak adil. Tak adil ni pembahagian zahir.
nafkah, tempat tinggal. Jangan pula kalau kita sayang nombor isteri nombor 3 sampai mengabaikan hak orang lain, tu tak boleh. Sampai mengabaikan hak isteri pertama, isteri kedua, isteri keempat, tu tak boleh. Kita bagi sama belaka dah, cuma dari sudut hati nisbah sayang tu pada isteri 3 tak apa. Sebab apa? Perkara ini berlaku kerana Nabi SAW melaksanakan al-qasam dengan para isterinya dan berlaku adil sesama mereka. Dalam keadaan baginda bersabda, wahai Allah, ini merupakan pembahagianku pada perkara yang aku mampu buat, dan janganlah engkau mencelaku pada perkara yang aku tidak mampu buat. Iaitu apa? Kasih sayang. Kecenderungan kasih sayang tu tak mampu nak sama. Itu. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Imam An-Nasai rahimahullah, dan Imam Ibnu Majah rahimahullah. Imam Al-Hakim rahimahullah telah mensahihkannya daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha ialah isteri yang paling dicintai dan itu dia diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bandingkan Khadijah lagi. Kalau bandingkan Khadijah, sehingga Aisyah cemburu bila disebut isteri Khadijah sampai tahap cemburu Sayyidina Aisyah. Permulaan bermalam di rumah isteri, bagaimanakah caranya? Bila nak permulaan malam, nak gila ni. Apabila seorang lelaki berpoligami, iaitu mempunyai lebih daripada seorang isteri, maka untuk menentukan isteri yang pertama akan bermalam di rumah, berlaku perselisihan pandangan ulama sama ada dengan undian ataupun tidak. Adakah mesti mula isteri pertama ataupun kena undi? Khilaf. Pandangan yang asah dan mu'tamad melalui undian yang dibuat. Itu. Jadi kalau isteri ada 4, kita undi lah, pakat main dadu. Buatlah gana undi pun. Jawab soalan ke apa ke. Jadi yang skor tinggi tu tu dulu. Rendah sikit nombor 2, rendah sikit nombor 3. Jadi kalau skor tinggi tu nombor 3, dia lah dulu kena. Lepas tu nombor 2 pula. Isteri nombor 4 pula. Isteri pertama lah kali. Apabila seseorang mempunyai 2 orang isteri, maka cukup mencabut undi sekali saja. Ni orang pun faham. Apabila seseorang mempunyai 3 isteri, maka cukup mencabut undi sebanyak 2 kali saja. Sebab cabut 2, hak 1 lagi terakhir lah. Apabila seseorang mempunyai 4 isteri, maka cukup mencabut undi sebanyak 3 kali sahaja. Undian sedemikian wajib dibuat sehingga jikalau meninggalkannya maka berdosa suami tersebut. Pendapat mu'tamad ni. Pendapat kedua, tak perlu undian. Bila tak perlu undian, dia berdasarkan kehendak suami saja. Nak ikut isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat boleh, nak undi boleh. Tapi mu'tamad undi. Kalau tak undi, dosa. Sebahagian isteri mengutamakan isteri lain pada gilirannya. Boleh ke? Harus sebahagian isterinya mengutamakan gilirannya untuk diberikan kepada isteri-isteri lain secara sukarela, seperti mana isteri Nabi SAW buat kepada Sayyidina Aisyah. Sepatutnya ni giliran isteri keempat, dia bagi giliran itu terus kepada isteri kedua. Boleh. Dia nak seorang-seorang. Bad mood, malah layak. Jadi aku bagilah ke isteri kedua. Boleh. Jadi boleh relax isteri tu kalau suami dia poligami. Taklah serabut pikiran. Aku malas jaga suami hari ni, aku bagilah giliran aku pada isteri kawan tu. Boleh. Sebab dia stres. Stres untuk urus suami. Jadi dia bagi isteri giliran dia tu pada orang. Boleh tak salah. Tu nak praktik tak boleh praktik itu. Namun begitu lebih utama bagi suami untuk melaksanakannya secara sama rata, termasuk seluruh istimta'. Ni dari sudut afdal. Istimta' pun sama rata. Apa nama tadi tu? Giliran pun sama rata. 3 hari. 2 hari. Tapi kalau orang yang biji, seorang isteri tengah seorang isteri-isteri tu habis, suami tidak bermalam pada mana-mana isteri, berdosa kah? Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan jika tiada ia seorang suami bermalam pada seorang daripada mereka itu isteri, macam madu 3 lari 3 isteri, dia pergi tidur hotel tu dosa ke tak? Atau pada sekalian isteri, bukan seorang isteri, semua isteri dia tak pergi, macam madu 3 tu, niscaya tiada berdosa. Piramid buat tu tak dosa. Tak dosa. Tetapi sunat jangan dihampakan mereka isteri-isteri. Jangan menghampakan, jangan buat begitulah. Sunatnya tak boleh buat gitu. Sunatnya tak payah buat gitu.
Nombor 3, berkata Syekh Khatib Syibini, walizawji i'radun 'an zawjatihi bi an la yabita 'indahunna li anna al-mabita haqquhu falahu tarkuhu. Dan harus bagi suami itu berpaling dari isteri-isterinya dengan bahawa tidak bermalam ia suami di sisi mereka itu isteri. Kerana bahawasa bermalam itu hak suami, maka harus bagi suami meninggal bermalam. Hak suami tu. Jadi atas dia lah nak malam pun tak boleh. Dia merajuk dengan 4 isteri, dia pun tak mau tidur, boleh? Kerana tidur malam ni hak suami. Tu. Kata musannif, niscaya tiada berdosa. Perkara ini berlaku kerana tinggal di rumah dan istimta' itu merupakan hak suami, seperti mana orang yang menyewa rumah tinggal di rumah yang disewa. Seperti mana orang yang menyewa rumah tinggal di rumah yang disewa. Sama juga kita sewa rumah. Ikut kita lah. Kita tak mau duduk rumah tu ke, kita nak pergi duduk hotel, ikut kita sebab kita yang sewa. Tidak ada sebarang keberatan sama sekali kepada seseorang untuk menyempurnakan hak dirinya sendiri. Bukannya kita sewa rumah tu mesti duduk rumah sewa. Tak ada taklif begitu. Namun begitu, Imam Abu Hanifah rahimahullah telah berpendapat bahawa wajib ke atas suami bermalam bersama isterinya pada setiap minggu sebanyak 4 malam. Tu. Jadi Imam Abu Hanifah kata wajib atas suami bermalam bersama isterinya pada setiap minggu sebanyak 4 malam. Tak tahu 4 malam tu seorang isteri 4 malam kalau mana, Allah Alam. Kena cek Imam Abu Hanifah. Seminggu mana kena bermalam dengan isteri tu 4 malam. Mana 3 malam lagi, kalau tak malam apa? 4 malam sepatutnya kena wajib bermalam. Mana tak boleh lah dia 7 hari, 7 minggu, seminggu tu tak malam langsung, tak boleh kata Imam Abu Hanifah. Mestilah seminggu tu 4 malam dia tidur sama isteri. 3 malam lagi tak apa. Tu. Sunat tidak menghampakan para isterinya dengan tidak bermalam. Kata musannif, sunat jangan dihampakan mereka itu. Perkara ini berlaku kerana takut akan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini disebabkan suami tidak bermalam di rumah para isterinya. Bukan itu sahaja, bahkan bermalam bersama seorang isteri atau para isteri itu merupakan sebahagian daripada pergaulan yang baik bersama isteri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Oleh itu, disunatkan bermalam di rumah para isterinya dan menjaga kesucian mereka. Apa menjaga kesucian mereka? Supaya kalau ada suami itu, mereka nak setubuh, boleh setubuh dengan suami. Taklah berzina. Sekurang-kurangnya semalam pada setiap 4 malam. Kerana dia ambil kira seseorang yang mempunyai 4 orang isteri, seperti mana disunatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalam 4 malam tu, 1 malam mesti wajib untuk seorang, mesti kita sunat untuk malam dengan seorang isteri. Jadi kalau orang 4 isteri setiap malam, setiap malam sunat. Oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seperti mana yang disunatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Intaha najmul wahaj, nihayatul muhtaj, mughril muhtaj. Memakai wangian ketika hendak setubuh. Sudah. Disunatkan bagi setiap orang daripada suami dan isteri memakai wangi-wangian ketika hendak melakukan persetubuhan. Tapi atas pasangan lah. Kalau pasangan tak boleh bau bagus, sohra. Main sedung habis cerita. Perempuan yang sakit, berhaid, bernifah dan sebagainya berhak mendapat al-qasam. Walaupun tak enak setubuh, tapi berhak mendapat al-qasam. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. Dan bayuh itu, giliran wajib atas suami isteri dengan menyamakan bagi sekalian isterinya isteri suami itu. Jikalau daripada isterinya suami yang sakit atau ratqa atau kornak sekalipun. Ratqa dan kornak tu yang tambah daging ataupun tulang di farah. Nombor 4, kerana maksud bayuh giliran itu menjinak-jinak, bukannya wati. Jadi wajib juga dia bergilir dengan isteri yang sedang haid, sakit atau nifas. Kata musannif atau kornak sekalipun. Begitu juga berlaku pada setiap orang perempuan yang mempunyai uzur syar'i atau uzur tabi'i. Uzur tabi'i ini tua, sakit. Uzur syar'i, haid, nifas. Seperti mana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, mereka juga berhak mendapat al-qasam atau pembahagian bermalam ini kerana semua uzur tersebut hanya sahaja tertegah untuk melakukan persetubuhan sahaja. Kalau istimta' boleh lagi. Kita dah baca dah bab nafkah tu, kat mirqah su'ud tasdid. Kita tu. Tujuan daripada bermalam di rumah-rumah isteri ini ialah berkasih sayang dan sebagainya, bukan semata-mata istimta'.
Nak bergaul dengan dia lah, cakap dengan dia, melawak dengan dia, bukan semata-mata nak setubuh ya. Isteri yang dizihar berhakkah mendapat hak pembahagian bermalam? Kena zihar. Punggungmu sama dengan punggung mak aku. Zihar. Kena dapat hak bermalam tak? Jikalau isterinya merupakan orang yang dizihar oleh suami sendiri, maka dia berhak untuk mendapatkan hak pembahagian bermalam daripada suaminya. Cuma suami tak disetubuh sebab dia zihar. Ada tempoh dia. Intahat Najmul Wahaj. Isteri yang diilak. Ilak apa? Tuduh zina apa? Ingat kita. Ilak apa dia? Ilak. Ilak apa ingat? Ilak. Isteri yang diilak. Apa? Tuduh zina saja. Isteri yang dituduh zina. Isteri zina li'an. Ilak apa dia? Ilak. Ingat kita. Sumpah. Sumpah untuk tidak bersetubuh. Lupa. Sumpah untuk tidak bersetubuh. Maka dia pun berhak untuk mendapatkan hak pembahagian bermalam. Cuma tak disetubuh lah. Ada iddah apa semua tu. Ada tempoh, ada kafarah apa semua tu. Isteri yang sedang berihram berhakkah mendapat hak pembahagian bermalam? Berhak juga. Suami kanak-kanak wajibkah menunaikan hak al-qasam? Dia menikah dengan suami kanak-kanak. Isteri dewasa, macam mana? Wajib melaksanakan hak al-qasam ke atas suaminya yang kanak-kanak. Perkara ini dikehendaki dengan wajib ke atas kanak-kanak ialah wajib ke atas walinya. Wali itu suruh. Sebab kanak-kanak tu dia bukannya mukallaf. Apabila kanak-kanak tersebut tidak melaksanakan tanggungjawabnya, maka walinya yang akan berdosa, bukannya kanak-kanak itu sendiri. Adapun kanak-kanak kecil yang tidak mampu untuk bersetubuh dan walinya menikahkannya bukan tujuan untuk menggauli isterinya, maka pada adat maka Imam Al-Bulqini rahimahullah telah menyatakan bahawa zahir daripada perkataan para ulama bahawa tidak wajib ke atas walinya untuk mengelilingi rumah isteri-isterinya mengikut giliran, sebab dia tak mampu setubuh. Intahat Najmul Wahaj. Suami yang gila menunaikan hak al-qasam wajib ke tak? Wajib melaksanakan hak al-qasam suami ke atas suaminya yang gila. Perkara yang dikehendaki ialah walinya. Wali itulah sama macam tadi ni. Perkara yang dikehendaki dengan wajib ke atas suami yang gila ialah wajib ke atas walinya juga, dengan sekira-kira walinya mengelilingi segala rumah isterinya mengikut giliran, atau wali tersebut mengajak para isterinya untuk duduk di rumah suaminya yang gila, ataupun mengelilingi sebahagian rumah isterinya dan mengajak sebagai isterinya lain ke rumah suaminya yang gila. Macam tu tu suami yang gila. Suami yang dipenjara wajibkah menunaikan hak al-qasam? Giliran suami isteri, boleh ke tak? Dia penjara, wajib melaksanakan hak al-qasam ke atas suaminya yang dipenjara ataupun ditahan orang lain di tempat yang para isterinya boleh sampai padanya. Kalau tak boleh sampai, tak wajib penjara poli tak boleh sampai tu. Tak legit. Ni kalau penjara ditahan orang tapi boleh sampai, wajib juga hak al-qasam. Apabila tidak mampu berbuat demikian, maka gugurlah kewajipan al-qasam ke atasnya. Masuk penjara tak boleh. Penjara Malaysia ni mana boleh masuk dah orang. Jadi gugur hak al-qasam. Suami yang sedang mabuk, safih dan murahid. Murahid ni hampir baligh. Safih ni bodoh kan? Mabuk ni mabuk. Lesat. Wajib melaksanakan hak al-qasam ke atas suaminya yang sedang mabuk, suami yang safih dan suami yang murahid. Wajib juga. Intaha muril muhtaj. Suami yang mempunyai dua isteri di dua negeri. Sudah. Seorang di Terengganu, seorang di Selangor.
Apabila seorang suami mempunyai dua orang isteri yang berada di dua negeri yang berbeza, maka wajib atas suami melaksanakan al-qasam bagi kedua-dua isterinya, sama ada suami sendiri yang berjalan untuk bermalam di rumah isterinya, ataupun dua orang isterinya itu datang dah hadir bersama suaminya. Hak nombor dua ni kalau dapat je noh. Aku isteri di Terengganu seorang, Selangor seorang, aku di Pahang. Jadi giliran suami yang Terengganu tu, orang Terengganu tu bagi. Suami esok pula giliran suami isteri hak Selangor, isteri hak Selangor tu pula mari Pahang. Sedap ke tu. Kerja dia macam kita ya. Iddah najul wahaj. Perempuan kanak-kanak yang tidak mampu bersetubuh berhakkah mendapat hak al-qasam? Sekarang ni dia menikah dengan budak-budak. Dia menikah 4 budak-budak belaka. Adakah berhak hak qasam? Sedangkan budak-budak ni tak mampu bersetubuh. Apabila seseorang mempunyai isteri kanak-kanak kecil yang tidak mampu bersetubuh, maka tidak ada hak sama sekali untuk melakukan al-qasam padanya tu bukan padanya, padanya. Tak ada hak. Jadi kalau isteri tu budak-budak, tak ada hak untuk buat qasam. Iddahan mughrid muhtaj. Perempuan yang ditahan orang, bolehkah mendapat hak al-qasam? Apabila seseorang mempunyai isteri yang ditahan oleh orang lain, maka tidak ada hak sama sekali untuk melakukan al-qasam padanya. Sama seperti nafkah. Sama juga seperti nafkah. Dia pisah dengan suami dia di penjara, tak dapat hak nafkah. Tak dapat hak nafkah, gugur. Perempuan yang dicolek sama juga, tidak dapat hak qasam sebab dicolek. Sebab apa? Satu lagi. Macam kes nafkah lah. Kalau isteri dicolek, tak wajib nafkah. Maksud tak wajib nafkah apa dia? Maksudnya ialah kalau dia mari, dia kena colek 7 hari. Dia mari balik rumah. 7 hari tu tak payah qada nafkah. Sebab tak wajib. Nafkah ni kalau kita tak bayar, wajib qada. Dia macam hutang. Beza kalau kita tanggung mak bapak kita yang wajib atas kita. Kalau kita tak bagi, tak wajib qada. Sebab itu muawanah, pertolongan. Bukannya hak yang wajib macam isteri. Sama juga giliran ni. Kan kita kata tadi, giliran kalau kita tak buat, wajib qada. Sekarang ni, tak wajib ni maksud dia, tak payah qada. Dah dia kena colek 7 hari. Tak bermalam lah kan dia 7 hari. Adakah kena qada 7 hari malam dengan dia lepas dapat balik colek tu? Tak payah. Itu ya. Itu maksud tak wajib. Kan pelik pula. Macam mana orang isteri dicolek ni tak ada hak qasam? Memang tak ada hak qasam kerana dicolek. Bukan itu masalahnya. Masalahnya kena qada ke tak lepas dia mari balik. Tak payah qada. Sebab tidak ada hak untuk dia. Habis. Perempuan yang menderhakai suami, nusyus, berhakkah mendapat hak al-qasam? Tak dapatlah jawabnya. Seterusnya kata musannif rahimahullahu ta'ala, tetapi tiada wajib bayuh ni ambil giliran akan isteri suami yang nasyizah. Apa nasyizah? Yakni perempuan yang menderhakakan akan suami isteri tu. Intaha iqna'. Kita ada kitab khusus Ar-Risalatul Fatinatu tu. Boleh tengoklah. Siapa nak PDF boleh bagi. Saya baca tu. Kalau lagi pagi-pagi merkah surat tasdik tu. Sejam setengah. Baca tu saja khatam. Benda-benda yang boleh menggugurkan hak nafkah isteri, nusyus. Kesimpulannya 2 saja. Halang istimta' keluar rumah tanpa izin. Itu yang paling ringkas. Daripada 2 ni tobik 80 masalah. Tu 80 tu baca sendiri dalam buku kita tu. Jadi antara hak nafkahnya giliran. Jadi giliran akan gugur. Maksud giliran akan gugur, hak nafkah ni bila isteri tu sudah nasyus dengan kita. Contoh, dia tak mau bagi istimta' kita ataupun keluar rumah tanpa izin. Dia tak dapat hak nafkah pada hari itu walaupun dia minta maaf. Hak nafkah pada hari itu tak wajib bagi. Kecuali isteri dia pergi setubuh dia, pergi istimta' dia, maka wajib bagi nafkah balik seolah-olah dah maaf. Jadi isteri kalau dia nusyus pada hari itu, gugur hak nafkah. Sehari makan dia tak wajib bagi. Dan bermalam tak wajib malam. Dan rumah suami tu, kalau itu rumah suami, dia tak wajib beri isteri tu tidur rumah dia. Apa tahap tu? Tu. Tapi kalau bagi juga tu ihsan suami bukan atas wajib. Kemudian
Kata musannif, tiada wajib bayuh akan isterinya yang nasyizah, yakni dengan sekira-kira perempuan tersebut telah keluar daripada tempat tinggal suami tanpa keizinan daripadanya. Hak ni kita tafsir dalam satu kitab tu, Ar-Risalatul Fatinah. Hak ni adalah salah satu contoh ya. Ataupun suami berkehendak untuk menyetubuhinya, kemudian isterinya mengunci pintunya. Sama juga, suami sedang setubuh dengan isteri dia paling muka. Nusyuh juga. Isteri dia bagi ketetapan, nak setubuh kat hotel je, hak lain tak boleh setubuh, nusyus. Ataupun nak setubuh, tak boleh pegang punggung, hak lain boleh pegang, nusyus. Tu kita detail dalam kitab tu lah, baca dari. Dan menegahnya, ataupun suami mengajak isterinya bersetubuh tetapi dia bersibuk-sibuk dengan hadinya sendiri, sibuk masak, baca Quran. Ataupun isterinya mengajak untuk suami menceraikannya. Sudah. Isteri ajak suami cerai. Bahaya. Tu dalam kitab Muhimmah sebut. Tak boleh mengajak suami cerai tanpa sebab yang syar'i tak boleh. Kalau contoh atas alasan tak beri nafkah ke berasa tak beri nafkah. Kadang-kadang suami bagi nafkah dah, isteri berasa tak bagi, padahal penuh dah. Dia tak faham nafkah tu apa. Kemudian ajak cerai atas dasar tak bagi nafkah. Dosa kawan tu. Ataupun mencegahkan diri isteri daripada menyerahkan tubuhnya kepada suami, dia panggil tamkin. Dia tak haid, dia tak nifas, tiba-tiba tak boleh setubuh. Haram. Semua jenis perempuan ini termasuk perempuan yang menderhakai suami sehingga akan tidak berhak mendapat nafkah dan hak al-qasam. Apabila isteri tersebut kembali melaksanakan ketaatan, maka tidak berhak sama sekali untuk mengqadhakan hak isteri tersebut. Ni maksud tak wajib ni. Tak wajib qadha. Jadi isteri nusyus, hari itu gugur nafkah, tak wajib qadha. Itu maksud dia. Intaha Mughnil Muhtaj Najmul Wahaj. Terdapat sebahagian pendapat ulama bahawa harus beristimta' bersama dengan perempuan yang menderhakai suaminya tanpa bersetubuh. Apa yang dapat difahami daripada pendapat ini menunjukkan bahawa mereka juga berhak mendapatkan nafkah, kerana para ulama mengaitkan berhaknya isteri mendapat al-qasam atau pembahagian malam itu dengan berhaknya isteri mendapatkan nafkah. Pada mewajibkan nafkah orang perempuan yang menderhakai suami itu berlaku perbezaan pandangan ulama, tetapi dikecualikan pada beberapa masalah yang tertentu. Ala kulli hal, pendapat mu'tamad tidak wajib nafkah. Tapi ada perinciannya, antaranya lagi tak kita sebut tu, kalau suami pergi setubuh dia, pergi istimta' dia, maka wajib beri nafkah pada hari itu juga, walaupun dia nusyus pada hari itu. Perempuan gila menderhakai suaminya, layakkah mendapat hak al-qasam? Dia menikah dengan orang gila tu menderhakai dia. Contohnya, dia nak setubuh dengan orang gila tu, dia tak bagi. Zahirnya dah hak. Wajib tak al-qasam? Pendapat berhak dah al-qasam. Perempuan gila yang menderhakai suaminya dengan sekira-kira perempuan tersebut telah keluar daripada tempat tinggal suami tanpa keizinan daripadanya, ataupun suami berkehendak untuk menyetubuhinya, kemudian isterinya mengunci pintunya dan menegahnya, ataupun isterinya mengajak untuk suami menceraikannya, ataupun mencegah diri isteri daripada menyerahkan tubuhnya pada suami. Semua jenis perempuan ini termasuk perempuan yang menderhakai suami sehingga tidak berhak mendapat nafkah dan hak al-qasam, meskipun perempuan tersebut tidak berdosa sekalipun kerana gilanya. Dia tak dosa tapi tak dapat hak al-qasam. Baca tu. Intaha Najmul Wahaj. Hamba perempuan yang hanya menyerahkan tubuhnya pada waktu malam sahaja kepada suaminya, berhakkah mendapat al-qasam? Hamba perempuan yang hanya menyerahkan tubuhnya pada waktu malam sahaja kepada suaminya tidak berhak mendapat hak al-qasam, bahkan gugur kerana ia menyerupai makna perempuan yang menderhakai suaminya. Sama dalam kitab kita tu, dia serah, dia boleh tamkin badan waktu siang, malam tak boleh, nusyus. Dia boleh tamkin badan waktu malam, siang tak boleh, nusyus. Nusyus tu kalau dia halang kalau dia halang, dia mesti dapat nafkah ni, wajib ni bila at-tamkinu tam, dia menyerahkan tu badan dia pada suami dia sepanjang hari. Sebab tu kalau contoh suami di rumah lain, isteri di rumah lain, tak wajib nafkah. Tak wajib nafkah sebab tidak ada at-tamkinu tam. Tidak sempurna penyerahan tubuh isteri itu, sebab sekarang dia ada tempat lain. Tapi tak berdosa sebab ada tempat lain dengan izin suami. Dia kerja tempat lain, suami kerja tempat lain, dapat izin tak kerja tu? Dapat izin. Jadi tak wajib nafkah tapi tak nusyus. Tak wajib nafkah sebab dia tidak ada at-tamkinut tam. Tak nusyus sebab dapat keizinan suami. Begitu.
Kemudian dia katanya hamba perempuan biasa. Perempuan merdeka yang hanya menyerahkan tubuhnya pada sebahagian waktu sahaja kepada suaminya, sama juga menderhakai suami, gugur hak nafkah. Perempuan yang bermusafir sebab hajatnya dengan mendapat izin suami, berhakkah mendapat al-haq al-qasam, sama juga gugur. Tetapi bila dapat izin suami, bolehlah musafir, cuma gugur hak al-qasam. Dengan makna kalau dia nanti balik musafir, tak wajib qada. Perempuan yang sedang menjalani iddah wati syubhat, dia setubuh dengan orang lain secara syubhat, dia ingat adik dia punya orang lain, berhakkah mendapat al-qasam, sama juga gugur tuntutan. Sama juga orang yang berada iddah wati syubhat, gugur hak nafkah. Sebab apa gugur hak nafkah? Sebab ketika dia menjalani iddah wati syubhat, suami tak boleh setubuh dia. Bila tak boleh setubuh dia, ada berlaku tertegah istimta', maka tidak boleh dapat nafkah. Tidak boleh dengan mana tak wajib lah. Perempuan yang memukul suami bolehkah mendapat hak al-qasam? Jikalau seorang isteri memukul dan menghentam suaminya, maka isteri yang berhak mendapat hak al-qasam. Kerana memukul suami itu tidak dikira sebagai isteri yang khusus. Maki suami, pukul suami, dosa, tapi dapat hak nafkah, dapat hak qasam. Sebab apa? Sebab kita kata tadi, berkaitan dengan nafkah dan al-qasam dua sahaja. Istimta' keluar rumah. Jadi pukul suami dengan tabuh suami, maki suami tak ada kaitan dengan istimta', tapi berkaitan dengan menyakiti suami lah. Perempuan yang memaki dan menghina suami berhakkah mendapat al-qasam, sama saja, iaitu boleh dapat. Intaha Hasyah Ali Syubrah Malisi. Suami hendak bermusafir bersama semua isteri, tetapi salah seorangnya sakit, berhakkah mendapat al-qasam dan nafkah? Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala dan selainnya menyatakan bahawa jikalau seorang suami berkehendak untuk musafir bersama semua isterinya dalam keadaan salah seorang daripada isterinya tidak mengikutinya kerana sakit, maka isteri yang sakit tidak berhak untuk mendapat al-qasam, tetapi berhak mendapat hak nafkah. Nafkah wajib beri, al-qasam tak wajib beri, dengan makna esok balik-balik tak payah qada, tapi nafkah kena bagi. Dengan makna nafkah kalau tak diberi ketika tu wajib qada. Intaha mughil muhtaj. Hak al-qasam pada orang gila yang terputus. Gila yang terputus mana sekejap gila, sekejap sedar, sekejap gila, sekejap sedar. Imam Al-Baghawi rahimahullah dan selainnya telah menyatakan bahawa jikalau seorang suami itu gilanya terputus-putus, dengan sekira-kira bahawa sehari gila dan sehari sedar, maka hendaklah dia menjalankan tanggungjawab hak al-qasam itu ketika mana sedarnya, dan sia-sialah hari yang dirinya sedang gila, seperti mana hari suami menghilangkan diri. Ketika gila tak wajib qasam, ketika sedar wajib qasam. Intaha mughil muhtaj. Masalah yang kedua, dan bayuh giliran tu, yang wajib itu bermalam padanya, pada rumah atau isteri tu, tiada pada jimaknya, jimak isteri. Bukannya wajib jimak, wajib malam ya. Dan bergurau-gurau tak wajib istimta'. Dan lain daripada keduanya, kedua bergurau-gurau dan jimak. Nombor satu, yakni perkara yang wajib menyamakan antara isteri-isteri itu, iaitu bermalam bersama mereka. Bermalam ni tidur satu katil, satu selimut, satu bantal. Tidak wajib menyamakan pada masalah jimak. Dan umpama jimak, intaha i'anah jilid 3 bersurat 421. Wala tajibut taswiyatu bainahuma aw bainahunna fit tamattu'i biwaqtin wa ghairihi lakinnaha tusannu. Yakni, dan tidak wajib taswiyah, menyamakan antara dua isteri atau beberapa isteri itu pada istimta'. Tak wajib dengan waktu dan lainnya, tetapi iaitu sunat juga. Sunat juga. Kalau nak menyamaratakan jimak itu sunat juga untuk sama-sama. Kalau isteri pertama kena jimak, isteri kedua pun kena jimak, isteri ketiga pun kena jimak, isteri keempat pun kena jimak. Sebab tu Imam Ghazali kata, moleknya setubuh 4 hari sekali. Sebab apa? Kalau dia poligami 4 orang, sehari sekali dia setubuh. Tu pun kalau kuat, tak kuat dia kata apa. Kemudian, sunat suami yang datang ke rumah isterinya jikalau mampu. Kata musannif, sunat ia pergi kepada isterinya. Perkara ini berlaku nombor 3 tu. Masalah ketiga, dan sunat ia suami pergi kepada isterinya, isteri suami itu, jikalau tiada kesukaran. Sunat suami gi, bukan isteri gi. Suami yang gi ke isteri.
Dan jika ada bagi suami kesukaran, kalau susah sebab uzur atau orang tua atau lainnya, maka harus diserukan isterinya, isteri bagi suami yang mempunyai bayuhnya, gilirannya dia isteri itu kepada suami. Kalau dia ada uzur, baru boleh panggil isteri ke rumah suami dia. Tapi dari sudut nak pergi rumah isteri itu untuk bergiliran malam dengan isteri tersebut, sunat. Kita yang pergi, bukan isteri pergi ke kita pergi ke isteri, itu sunat. Tapi boleh saja isteri nak pergi ke kita. Cuma kalau kita ada keuzuran, boleh panggil isteri mari ke kita. Begitu. Itu. Nombor 2, yakni diseru kepada rumah suami. Selesai. Kata musannif, sunat ia pergi kepada isterinya. Perkara ini berlaku seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebab itu sunat. Sebab Nabi SAW buat begitu. Bukan isteri mari ke Nabi pergi ke isteri dia. Sebelah rumah, sebelah tu jimat satu malam. Bukan itu sahaja, bahkan berlaku sedemikian kerana menjaga para wanita daripada keluar rumah. Sebab kalau dia isteri mari ke suami, dia akan keluar rumah. Bila keluar rumah ni tak digalakkan isteri ni ataupun perempuan keluar rumah. Perempuan ni layak duduk dalam rumah. Itu dia. Intaha an-najmul wahaj mughliq muhtaj nihayat muhtaj. Ini berlaku jika setiap isteri itu rumahnya berbeza-beza. Adapun jika semua isterinya berada dalam rumah yang serupa, maka wajib ke atas suami mengelilingi seluruh tempat isteri supaya dapat memenuhi hak-hak isterinya. Yang kata kena pergi setiap rumah ni kalau rumah beza-beza. Kalau dalam satu rumah, kena pergi ke isteri itulah dalam rumah tu. Contoh, satu rumah besar ada 4 bilik. Seorang bilik, seorang isteri. Jadi tiba giliran malam isteri pertama tu, pergi bilik dia, jangan pergi bilik lain. Isteri kedua pula, pergi bilik isteri kedua, bukan bilik orang lain. Kalau satu rumah. Tu. Keharusan memanggil isteri ke rumah suami ketika tiba gilirannya. Kata musannif, harus diserukan isterinya yang mempunyai bayuhnya itu kepadanya, yakni dan wajib ke atas para isteri tersebut menyahut seruan suami. Jikalau isteri yang mempunyai giliran tersebut enggan menyahut seruan tersebut, maka isteri tersebut termasuk perempuan yang menderhakai suaminya kerana bercanggah dengan suruhan suaminya. Ini diberikan pengecualian apabila isterinya bersangatan malu untuk keluar rumah. Pula tu. Maka tidak wajib perempuan tersebut menyeru seruan suaminya. Sebaliknya, suaminya wajib menunaikan hak al-qasam tersebut dalam rumah isterinya. Intaha an-najmul wahaj dan mughliq muhtaj. Isteri diajak ke rumah suami dalam keadaan hujan. Musim hujan ni. Apabila suami menyeru isterinya datang ke rumahnya suami untuk menunaikan hak al-qasam, tetapi cuacanya hujan, maka terdapat perinciannya. Pertama, jikalau isterinya mendapatkan kenderaan dan alatan yang mengelakkan dirinya daripada terkena hujan, maka tiada keuzuran bagi perempuan tersebut untuk datang, wajib mari. Tetapi yang kedua, jikalau isterinya tidak mendapatkan kenderaan dan alatan, payung pun tak ada, baju hujan tak ada, yang mengelakkan dirinya daripada terkena hujan, maka ada keuzuran bagi perempuan tersebut untuk datang, maka tidak wajib perempuan tersebut datang ke rumah suaminya. Intaha mughliq muhtaj. Isteri diajak ke rumah suami dalam keadaan jalan berlumpur, sama saja. Doktor. Suami datang pada sebahagian giliran isteri dan diseru isterinya pada sebahagiannya yang lain tanpa tujuan. Dia pun kata, tetapi haram diserukan kepada suami setengahnya setengah isteri, dan pergi ia suami kepadanya kepada isteri setengah yang lainnya. Yakni nombor 3, mencari oleh suami akan setengah isterinya suami, dan setengah isteri yang lain ia suami seru kepada rumahnya suami, maka iaitu haram, melainkan ada tujuan dan hajat. Sekarang ni dia ada 4 orang isteri, 2 orang isteri dia pergi sendiri, 2 orang isteri lain dia suruh mari. Hukum dia haram kalau tak ada tujuan, kalau tak ada hajat. Itu pun haram. Kalau nak suruh, kalau nak pergi semua, kalau nak panggil semua, gitu. Jangan sebahagian pergi, sebahagian panggil saling. Kalau tak ada hajat lah. Kata musannif, saya baca habis dulu. Melainkan mana boleh? Kerana ada gharaknya, ada tujuan. Tujuan boleh kan? Sebab takut. Tu. Seperti adalah isterinya yang pergi kepadanya suami itu sebab muda. Isteri itu muda lagi. Yang takut keluar itu fitnah pada jalan raya, maka harus dikerjakan yang demikian itu. Demikian isteri pergi kepadanya. Kata dia, suami datang pada sebahagian giliran isteri dan diseru isterinya pada sebahagiannya yang lain tanpa tujuan.
Jikalau suami mempunyai lebih daripada seorang isteri dan dia memanggil sebagai isterinya ketika tiba gilirannya dan pergi kepada sebahagian isterinya ketika tiba gilirannya yang lain, maka berlaku perselisihan pandangan ulama sama ada diharamkan ataupun tidak. Ada khilaf. Kita pilih haram. Pilih haram tu pendapat ashah dan mu'tamad. Pendapat pertama, pandangan ashah yang mu'tamad. Haram suami melakukan sedemikian kerana akan terhasilnya keburukan dan kebiadaban. Isteri pakat gaduh. Buat apa kat isteri ni dia pergi sendiri, kat kita kena bagi. Bukan itu sahaja, bahkan dengan berbuat sedemikian secara tidak langsung, suami yang telah melebihkan sebagai isterinya dengan sebagai isteri yang lain. Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala telah menyatakan bahawa jikalau suami mencabut undian untuk menentukan siapa yang akan diserunya untuk ke rumah suami, maka ia dibolehkan. Jadi dia kata gini, 4 orang isteri ni, aku 2 orang isteri nak pergi, 2 orang isteri aku panggil, tapi aku undi. Apa tu? Sebab dia tidak ada penentuan khas. Bila undi ni mana-mana dia boleh pergi. Aku dia kata dia buat dalam grup WhatsApp. 2 orang ni saya akan pergi, 2 orang lagi saya akan panggil. Tapi undi lah. Tu boleh. Tapi kalau pilih sendiri tak boleh. Intaha an-najmul wahaj ihadul muhtaj mughnil muhtaj. Yang kedua, pendapat kedua, harus berbuat sedemikian seperti mana suami hendak bermusafir dengan sebagai isteri yang lain. Dia qiyas kepada musafir. Kalau musafir boleh kita nak pilih mana-mana isteri. Namun begitu, golongan yang mengambil pendapat A menjawab bahawa orang yang bermusafir dengan suami yang juga dibuatkan undian. Dia rak balik. Kata, dah orang musafir pun kena buat undian juga. Nabi SAW undi juga. Tu. Intaha an-najmul wahash dan nihayatul muhtaj. Adapun yang dinaskan tanpa berlaku perselisihan pandangan ulama bahawa berbuat sedemikian itu harus kerana ditanggung atas masalah ada keuzuran sehingga perlu buat demikian. Hak yang kata harus tu, kalau ada keuzuran bolehlah kita nak panggil sebahagian, nak pergi sebahagian lain. Contoh yang kita kata apa nama tu, 2 orang isteri duduk dekat kita, 2 orang isteri lagi duduk jauh. Jadi hak duduk jauh tu kita pergi lah. Sebab kalau isteri yang jauh dengan kita tu mari sendiri, ada kegusaran, ketakutan ataupun ada keuzuran, kita pergi tak apa. Hak dekat ni kita panggil mari, tak ada masalah. Ada keuzuran, ada hajat. Suami datang pada sebahagian giliran isteri dan diseru isterinya pada sebahagian yang lain kerana ada tujuan. Kata musannif, maka harus dikerjakan pada yang demikian itu. Perkara ini berlaku supaya dapat mengelakkan orang lain cenderung kepada isterinya dan menyakitinya yang isteri pada uruf. Begitu juga dikecualikan daripada pengharaman tersebut apabila suami yang memanggil isterinya datang ke rumahnya itu merupakan orang tua. Suami dah tua dah. Sedangkan isteri yang datang kepada suaminya itu ialah perempuan yang masih muda. Begitu juga tidak berlaku pengharaman tersebut apabila suami dan isteri saling meredai berbuat sedemikian. Aku redha lah, aku seorang saja lagi dengan suami aku. Hak lain tu dia pergi sendiri ke isteri dia, aku redha. Semua pakat redha belakang 4 orang ni. Lagi 2 orang ni dia akan pergi, lagi 2 orang ni dia panggil. Redha belakang buat gitu. Boleh. Tak ada masalah. Habis. Intaha an-najmul wahaj dan mughnil muhtaj. Tak baca lagi. Maka harus betul lah. Lepas tu masalah keempat habis masalah keempat. Segala puji hanya mustahak bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan hamba hidayah dan taufik pada menuliskan secara ringkas syarahan terhadap kitab yang mulia pada jilid yang keempat ini. Hamba mula menulis jilid yang keempat ini pada waktu pagi jam 6.30 pagi 11 April 2024 hari Selasa bersamaan 2 Syawal, dan siap menulisnya pada jam 8.24 malam 21 April 2024 hari Ahad bersamaan 12 Syawal, 10 hari. Mudah-mudahan mendapat manfaat pada diri hamba dan segala pembaca seperti mana asalnya. Dengan izin Allah Ta'ala akan hamba samakan penulisan syarah bagi kitab yang mulia ini pada jilid yang kelima. Jadi kita jilid 5 tak buat gini. Jadi kita baca Nailul Rajak dulu lah, Rabu dengan Ahad, sehinggalah siap jilid 5 akan datang kita akan baca ulang. Jadi jilid 5 akan datang ni berkaitan dengan poligami ni, tak habis gini. Episod poligami tak habis gini. Jadi sekali giliran bermalam ni, afdalnya sehari semalam ke 2 hari semalam ke, tak bahas gitu. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita pun tak khatar lagi kitab Idahul Ba'. Jadi tak payahlah nak tahlil-tahlil, kita sendiri nak tahlil apa. Jadi kita sudah 65 majlis. Daripada awal dulu jadi pertama sampai sekarang ni Idahul Ba' ni dah 65 majlis.
Jadi kalau sampai khatam idhahul ba' ni macam biasa lah. Sampai khatam ni tak kita akan buat berubah. Sampai yang khatam boleh bagi nama serta dapat sanad lah. Sebab kita ada sanad idhahul ba'. Sampai Syekh Daud Al-Fatari. Tapi tak tahulah khatam bila tu. Lama lagi. Ada habis. Betul? Betul? Suami tua. Betul? Suami itu isteri mari tak isteri mana kau mana jadi kita buat betul? Tadi dia kata yang malu tu sunat ke wajib? Itu kata tadi sunat bagi isteri jika tiada bersukaran, dan jika ada bagi kesukaran sebab uzur atau orang tua atau lainnya, maka harus diseduhkan isterinya mempunyai ayuhnya itu padanya. Tetapi haram diseduhkan padanya setengahnya dan pergi sebenarnya mereka kerana ada gharaknya sebab takut seperti adalah isterinya yang pergi kepadanya itu sebab muda yang takut keluar itu fitnah, maka pada jalan raya kejap. Tapi haram diseduhkan baginya melainkan kerana ada gharaknya sebab takut isteri, sebab takut seperti adalah isterinya yang pergi kepadanya itu sebab muda yang takut keluar itu fitnah pada jalan raya, maka harus dikerjakan yang demikian itu. Melainkan ada gharaknya sebab takut seperti kata, tetapi haram diserukan kepadanya setengahnya dan pergi ia kepada setengah yang lain, melainkan kerana ada gharaknya sebab takut seperti adalah isterinya yang pergi kepadanya itu sebab muda yang takut keluar itu fitnah pada jalan raya, maka harus dikerjakan yang demikian itu. Demikian suami pergi kepada isteri tu. Lepas tu kalau suami tu sunat ia pergi kepada isteri jika tiada kesukaran, dan jika ada baginya kesukaran sebab uzur atau orang tua, maka harus diserukan isterinya. Kalau dia tua harus seru. Kalau isteri dia takut ulok, kalau isteri dia takut ulok, ni harum belakang ni. Dia kata harum ni maksudnya gini. Sekarang ni asalnya sunat suami pergi kepada isteri kalau tak ada kesukaran. Maknanya kalau tak ada kesukaran pun boleh dia nak panggil, cuma sunat dia pergi. Satu. Dan kalau ada kesukaran, contohnya uzur, tua, lain, harus dia panggil. Maksud harus dia panggil ni, boleh dia pergi, tapi boleh juga dia panggil. Boleh juga dia pergi dan boleh juga dia panggil. Satu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, haram dia panggil sebagai isteri, dia pergi sebagai isteri yang lain, kecuali ada tujuan. Sebab apa? Dia pergi kepada isteri tu sebab isteri tu kalau keluar takut. Isteri tu kalau keluar takut. Isteri tu kalau keluar takut fitnah di jalan raya, maka boleh suami tu pergi kepada isteri tersebut. Harus juga, bukan wajib. Mana isteri hak takut berlaku apa-apa, isteri yang pergi kepada suami itu sebab muda ke, yang takut keluar itu fitnah pada jalan raya dan sebagainya, itu harus dikerjakan. Jadi harus suami pergi kepada dia. Dengan makna harus juga isteri keluar pada dia. Bukan wajib. Bukan wajib. Bukan kata kalau isteri tu dia takut keluar, suami tu wajib pergi ke dia. Tak, bukan wajib, harus. Jadi nisbah harus berlaku dulu. Nisbah suami dia tua, nak panggil isteri pun harus, nak pergi ke isteri pun harus. Cumanya kalau dia tua ni boleh dia panggil sebab dia ada uzur. Kalau dia tak ada uzur, sunat dia pergi. Cuma walaupun dia tak ada uzur, boleh juga dia panggil, tapi sunat dia pergi. Hak yang orang tua, hak yang perempuan muda, hak takut ni pula,
asal perbahasannya ialah suami haram membahagikan sebagai isterinya itu untuk pergi ke rumah isteri dia, sebagainya lagi isteri dia bagi. Kecuali ada tujuan. Apa tujuan dia? Kalau isteri dia muda, takut ke jalan dan sebagainya, maka boleh suami pergi kepada isteri tersebut kerana ada hajat. Dengan mana? Boleh juga isteri tu mari juga kepada suami sebab harus, bukan wajib. Tu. Jadi tak ada pertemuan apa-apa, harus berlaku. Tak ada ilah hulu ke apa, boleh berlaku. Kalau harus, kalau harus sama harus, suami ya. Kalau harus sama harus, suami ya. Kecuali kalau syarak, suami suruh mari, syarak tak bagi, syarak dulu. Suami bagi, syarak tak benar, contohlah. Suami bagi, syarak tak benar, syarak dulu, sebab suami bawa syarak tu hak Allah Ta'ala. Dia wajib untuk mentaati hak Allah Ta'ala dulu, mendahului hak Allah Ta'ala dulu. Imam Zarkashi sebut, kalau bertembung antara hak manusia, iaitu suami, dengan hak Allah Ta'ala, didahulukan hak Allah Ta'ala. Itu kalau contoh suami pagi syarak tegak, ni sekarang ni syarak bebas dua-dua, harus berlaku dua-dua. Jadi bila harus berlaku dua-dua, gantung suami gantung suami. Suami tak, dia pergi, tak mau dia suruh pagi, boleh. Cuma ada tujuan lah. Kalau ada tujuan kenapa dia pergi sebahagian, dia pagi sebahagian, kalau ada tujuan lah. Tadi saya saja, kalau saya saja tak ada hajat dan dia pun tak buat undian, tak boleh. Kalau dia buat undian, kata Imam Rafi'i, boleh. Sebab dia tidak menyakiti hati mana-mana isteri. Dia undian ni dia bebas, boleh jadi kena isteri tamu, isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat. Dia harus sama harus, syarak kata harus juga isteri kedua, harus juga suami pergi. Bila harus, sekarang ni tinggal suami dengan isteri. Suami memang suruhan, suami memang perintah, wajib dipatuhi. Jadi kalau suami panggil, suruh panggil, mari. Sebab syarak pun kata harus. Suami nak pergi pun syarak kata harus. Isteri nak mari pun syarak kata harus. Jadi syarak bagi bebas berlaku. Jadi suami pula lepas. Suami nak suruh pergi ke? Suami pergi ke? Atau suami suruh panggil? Pergi. Tu ya. Suami nak gigi. Gitu. Habis. Ada lagi? Wallahu ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.